Hari ini saya akan memberitahu Anda sedikit tentang gigitan ular. Sekarang di negara kita mempunyai lebih daripada 300 spesies ular, di mana hanya 13 yang berbisa. Dan daripada jumlah ini, 4 adalah yang benar-benar penting yang menyumbang kepada kebanyakan gigitan ular berbisa. Itulah ular tedung, ular krait, ular kapak Russell dan ular kapak bersisik gergaji. Bagaimana bisa ini mempengaruhi tubuh kita? Sekarang apabila bisa masuk ke dalam tubuh kita, ia mempengaruhi kita dalam 3 cara utama. Pertama, ia menyebabkan kerosakan tisu di kawasan tempatan, kerosakan sel di kawasan tempatan. Kedua, itu boleh menjadi toksin neurotoksik, di mana ia menyebabkan kelumpuhan otot, akhirnya menyebabkan kegagalan pernafasan dan kematian. Ketiga, saraf diurnal boleh mempengaruhi pembekuan darah kita. Dan pesakit-pesakit ini akan berdarah hingga mati secara literal dalam kes ular kapak Russell dan ular kapak bersisik gergaji. Ular-ular kapak ini, mereka menyebabkan kesan. Mereka mempengaruhi profil pembekuan darah. Jadi pesakit-pesakit ini akan menunjukkan pendarahan berterusan di tapak gigitan taring. Atau mereka mungkin mengalami pendarahan gusi, mereka mungkin mengalami pendarahan konjungtiva, atau anda boleh menemui lebam di mana-mana bahagian lain di badan, pendarahan dalam air kencing. Jadi semua ini menunjukkan profil pembekuan yang terjejas. Jadi sekarang kita sampai kepada apa yang sebenarnya perlu dilakukan apabila kita melihat pesakit dengan gigitan ular. Sebaik sahaja anda mendapati pesakit mengalami ini, perkara pertama, yakinkan mereka supaya tidak bimbang. Baringkan pesakit secara rata dengan segera. Dongkan jap bergerak. Anggota yang terjejas perlu diletakkan sama ada rata atau pada paras yang lebih rendah daripada jantung. Kita perlu melumpuhkan anggota ini. Ini sangat serupa dengan imobilisasi yang kita lakukan apabila terdapat patah tulang. Jadi gunakan objek keras seperti rod atau kayu atau papan kayu dan anda ikat ini pada anggota dengan sehelai kain supaya anggota itu tidak bergerak langsung. Jadi saya juga akan memberitahu anda apa yang tidak boleh dilakukan dalam kes gigitan ular. Jad Faiz anda depannya satu orang bakti yang mengalami gigitan ular, jangan biarkan dia berlari dan jangan biarkan mereka bimbang kerana kebimbangan, kegelisahan akan menyebabkan kadar jantung lebih tinggi, lebih banyak bekalan darah dan racun menyebar lebih cepat dalam badan. Kemudian ada orang yang kita lihat dalam filem. Mereka memotong luka dan cuba menghisap keluar racun dari situ. Ini tidak berguna. Ia membuang masa untuk sampai ke hospital. Dan jumlah keseluruhan harapan kata dia tidak kira seberapa baik anda menghisap. Hanya 2% racun yang dapat dihisap keluar. Dan tinggal berambil berkap dan mereka memberikan alkohol kepada pesakit ini untuk mengurangkan kesakitan. Alkohol sekali lagi akan meningkatkan bekalan darah ke badan dan racun akan bergerak lebih cepat dalam badan. Dan akhirnya satu nasihat kecil. Bagaimana kita boleh mencegah gigitan ular? Jadi bila anda berada di kawasan di mana gigitan ular mungkin berlaku, pakailah bat besar untuk mencegah gigitan ular. Jika seseorang tidur di luar, lebih baik tidur dalam khemah tertutup. Atau hanya jaring nyamuk yang menutupi anda, sepenuhnya boleh mencegah gigitan ular semasa anda tidur. Jadi berhati-hatilah kawan-kawan dan anda harus tahu bagaimana untuk bertindak jika anda pernah menghadapi situasi seperti itu. Terima kasih banyak.